Kembali bersama MSI pagi ini. Dan di depan kami adalah kamera-kamera yang boleh nampak. Ya, kan? tidak Dan tersembunyi. Tak tersembunyi. Kita nampak kamera tersebut dan saya bercakap dengan kamera itu. Tapi sekarang ini bagaimana untuk kita mengesan pula kamera-kamera yang tersembunyi? Di mana? Ada tak kamera tersembunyi dalam studio? Itu kita takkan tahu. Tapi inilah yang kita nak beri kepada anda antara pemahamannya sebab kita sedia maklum dengan teknologi sekarang dengan Bluetooth-nya makin mudah untuk ada akses kepada footage seperti ini. Dan kita akan terus bersama dengan seorang usahawan yang memang berkecimpung dalam dunia spyworks untuk memberi kita gambaran yang penuh bagaimana untuk mengenal pasti apakah antara gadget yang terkini. Inilah dia Encik Roslan Muhammad Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Encik Roslan ada tugas yang sangat penting hari ini. Ya, okey. Apakah itu? Untuk mengajar kan, memberikan satu ilmu baru kepada kami untuk mengesan di manakah ada spy cam ni. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, jadi kami ingin mendapatkan satu mukadimah lah kan. Spy cam boleh. Spy cam tu. Spy cam tu sendiri, adakah dia ada pelbagai jenis daripada kecil sampai besar sampai ke saiz nano? Betul. Okey, biar saya terangkan sikit secara basicnya untuk kita panggil teknologi spy ni sebagai bugging device lah. Okey. So sebenarnya bugging device ni ada banyak jenis. Dia ada 5 jenis. Okey. Start daripada recording device, listening device, spy cam yang biasa kita dengar, VTD, vehicle tracking device dan wiretap. Tapi kebiasaannya yang digunakan oleh individu dekat bilik persalinan ataupun hotel adalah dari jenis spy cam ataupun hidden cam kita panggil ataupun covert cam. Itu adalah jenis bugging device yang famous sangat. Yang kebiasaannya individu guna untuk letakkan kat tempat yang tak sepatutnya lah. Sebesar mana? Okey, dia boleh berkata sekecil-kecilnya. Kita ada sampel sini ya. Ini adalah contohnya. Contoh spy cam sekecil ataupun itu. ni dia punya kamera dia sekecil ni. Sehalus ni. Dia boleh jadi lebih kecil. Ini kita bawa sampel yang biasa. Cuba kita tak tapak tangan. Boleh. Okey, boleh. Kalau sekecil ini, Cik Roslan, mana mungkin kita sebagai rakyat biasa yang marhai ini untuk kenal pasti? Ya. Dan ini boleh dibeli di laman media sosial ke bagaimana? Betul, okey. So untuk bugging device ni sebenarnya dia open. Dia terbuka. Dia banyak sangat platform yang jual. Sama ada platform dekat dalam negara ataupun luar negara yang lebih advance lah. Luar negara ni mungkin dia punya model lah enforcement ataupun military grade yang lebih hebat lagi. Wow. Biasanya yang platform yang biasa dekat dalam negara ni lah mungkin model-model yang boleh kata kategori low grade. Tak berapa bahaya lah. Sebab mungkin ketahanan ataupun kualiti dia tak berapa hebat sangat. So mungkin boleh tahan kadang tak berapa lama dia. Tapi platform luar negara tu yang lebih hebat lah. Jadi kalau kita nampak dari mata kasar, kita akan tahu itu kamera. Betul. Tapi mereka meletakkan spy cam ni di tempat-tempat yang tersembunyi sampai kita tak tahu pun di tempat itu ada kamera. Mungkin Encik Roslan boleh ceritakan kat mana sebenarnya selalunya mereka sembunyikan kamera-kamera ni. Okey, alright. So saya just share sikit untuk tip Okey. So kebiasaannya untuk spy cam ni dia jadi lebih bahaya bila dia datang dalam bentuk customization. Bukan dalam bentuk yang asal. Dia beli kamera tu, hidden cam tu yang kecil ni dan dia akan customizekan letak pada tempat-tempat yang tertentu. Okey. Yang dekat bilik persalinan ataupun hotel. So secara tip dia, kita nak bagi tahu basic tip lah. Bila kita masuk contoh kat bilik persalinan tu sangat kecil dia. Kita perlu lakukan penting physical inspection. Apa-apa macam kita buat servis pun, first kita lakukan physical inspection. Yang mana kita akan pantau dulu peralatan elektronik yang berhampiran. Elektronik tu maksudnya kalau bilik persalinan tu biasanya kecil dia, kita akan perhatikan bahagian soket, bahagian lampu, bahagian smoke detector dia, bahagian ventilation. Kita perhatikan bahagian elektronik saja yang penting dulu. Sebab kat situ berkemungkinan dia akan plan. Dia akan plan pinhole kamera ni dengan power dan benda tu akan direct live recording. Saya suka yang Cik Roslan sebutkan tadi sebab kalau kita masuk setengah bilik tu memang ada setengah gadget yang ada di sana yang boleh memuatkan kamera sekecil itu. Betul. Tapi kalau kita masuk hotel dan sebagainya kan Zik, termasuklah macam-macam yang boleh kita lihat di satu tandas awam. Jadi kalau dalam situasi seperti itu adakah benda-benda semudah air freshener boleh dimuatkan perkara seperti ini? Tengok belah kanan kita tu. Okey. Saya rasa seperti dirakam. Oh. Adakah memang sedang merakam? Ya, betul. So inilah
Live itulah salah satu unit customization di custom. Jadi custom pada air freshener. Di manakah kameranya? Kamera tu kat mana? Kita nampak boleh lambaikan jelas live. Wow, tuan puan nampak live, tak? Ui, sangat clear Clear. Dia boleh datang dalam bentuk full HD Full HD. Dah. Okey, di mana kamera tu? Dan kalau boleh Bahagian zoom mana? dekat mana dia sangat kecil Okey, mungkin kita dengan boleh mata zoom kasar tak professional. berapa nampak Okey. Mata kasar tak nampak. Mata kasar memang tak nampak langsung, Saya- tapi saya teka Cuba teka lah. dekat bahagian sembur tu. Bukan. Di bahagian bawah tu ke? Ke dekat bahagian lampu-lampu dia? Bukan juga. Wayar. Bukan wayar. Kita Okey, yang bentuk tapak dia tu. kita letak Okey. tempat yang tak obvious. Yang orang tak Saya tak sangka. sangat terganggu sebenarnya. So melihat seperti ini, mana mungkin saya boleh kenal pasti mana kameranya. Ya. Daripada jauh kan. Cuba pergi dekat, Sofia. Okey, saya nak pergi dekat boleh Dan air freshener ni memang Boleh, berfungsi memang berfungsi seperti biasa. Kita check. Kat mana? Sekejap. Tak nampak juga? Dia berada di dalam bahagian hitam tu ya. Betul. Wow, di dalam bahagian hitam yang kita nampak. Jadi, Dia dilindungi dengan color tu oh my. dengan warna tu. Inilah unit Wow. customization. Sebab tu Wow. customization ni lah lebih bahaya. Sebab unit dia kita tak biasa nampak dekat internet. Okey, saya Wow. jadi lebih risau. Di situasi seperti ini. Okey, contoh kita fikirkan CCTV ni kita boleh kenal pasti sebab ada lampu merah, lip-lap. Betul. Yang Cik Roslan, dalam situasi seperti ini, Betul. ini situation tak ada. Betul? Ya, bagaimana kita sebagai wanita dan juga lelaki yang sedang menukar pakaian Betul. atau menggunakan tandas boleh rasa selamat ni Cik Roslan? Okey, sebab tu bila kita masuk kepada hotel ataupun bilik persalinan, first kita buat ialah physical inspection. Tapi macam mana dalam keadaan bilik ataupun bilik hotel yang besar, mungkin physical inspection tu tak cukup. Tak cukup untuk kita nak buat pemeriksaan. So kat situ kita kena gunakan equipment lah. Kita ada equipment kat sini yang kita bawakan. Yang paling penting adalah saya bawakan ni lah ada dua jenis. Okey. Detektor. Okey, satu adalah spy detector. Spy detector. Spy detector ini adalah penggunaan spy detector ni lah agak teknikal sikit. Okey. Dan dia kena ada sedikit skill lah untuk gunakan. Tapi untuk yang penting untuk pemeriksaan spy cam ataupun hidden cam ialah lens finder. Ini Lens finder ni lah untuk beginner pun boleh guna dan inilah alat yang penting untuk kita nak detect mata. Okey. Mata atau mata sembunyi. Cik Roslan boleh tunjukkan cara penggunaannya? Boleh. Saya akan tunjukkan dengan lens finder. Ini paling basic lah. So, beginner pun boleh guna lah. Bagaimana caranya? Okey. Okey. So, kita nampak dekat sini ialah lens finder ni biasa ni ada nanolight lah. Okey. Nanolight ni lah sangat penting lah. Cik Roslan, tilt sikit kepada kamera. Tu dah. Okey, alright. Di Okey. sekeliling bulatan tu adalah nanolight. Ini nanolight. Nanolight ni dia akan pantulkan reflect sebarang pinhole kamera. So, sebarang pinhole kamera akan kalah dengan nanolight ni. Okey. Sebarang pinhole kamera pun yang ada. Dia akan macam mana cara Dia dia akan nak tunjukkan? Dia akan pancar lah. So di tengah ni adalah viewfinder. Kita kena melihat mata kita di lens finder ni. Okey. Okey, jom kita cuba. Okey, mari kita cuba kita tengok macam mana. Okey. Kita pergi ke air freshener tadi lah. Kita ke sana. Betul. Okey, boleh? Ayuh kita. Okey. Kita gunakan Untuk lens finder ni Lens Kita finder ni. activate, dia akan So menyala sekarang merah. saya akan activatekan mungkin color merah boleh nampak. Okey, boleh nampak. Okey, so dia boleh laraskan dia punya kelajuan dia. So mungkin dalam jarak yang jauh saya akan laraskan yang lebih laju sikit. kamera nampak depan. Okey. Nampak Ini sedang mencari. mencari So benda ni lah dia proses ni memerlukan skill lah. Kita kena perhatikan peralatan elektronik dulu. Contohnya kat bilik, kita akan perhatikan mana-mana elektronik dulu. Kita akan scan. Kita panggil flushing ataupun sweeping lah. Okey. Kita akan lakukan macam ni pemeriksaan dia. Oh, dari jauh pun boleh kita cari Yes. Dari jauh. Dia ada unit yang hebat macam ni. Ini boleh tengok daripada jarak yang lebih jauh lagi. Macam unit ni, dia yang intermediate, dia mungkin kena dekat sikit kalau nak tengok macam ni. Contoh Okey. kita akan nampak reflection, pantulan. Kebiasaannya untuk lens finder ni kita kena gunakan dalam keadaan yang gelap. Biasa nak guna lebih efektif kita kena tutup, Maknanya switch kita tutup off. semua lampu lah ni. Sepatutnya kena switch off semua lampu. Boleh ke je. Abang tutup lampu? Boleh ke? Dia lebih gelap sebenarnya lebih baik. Dia lebih accurate lagi sebenarnya. Lebih Oh, tak tak boleh. boleh tutup pula. Nanti takut orang Okey, yang... alright, okey. Okey, tapi... Okey, daripada jarak ini, Ini kita satu boleh tempat. lakukan satu Dia nampak, pengesanan. kita tengok sini kita nampak pantulan. Cik Roslan, ya. saya rasa macam ada tempat lain yang ada kamera lah.
Kat mana? Saya pun rasa macam tu. Kita ada satu instin rasa. Kat mana? Berdekatan dengan kita rasa. Berdekatan dengan... Sangat dekat dengan kita. Kat mana? So saya akan tunjuk kat sini, dekat phone ni pun ada. Phone ni Fazik. Kat phone kita pun ada. Dekat Ini. Dekat mana tu? Ni kat mana ni? Ini pun ada satu lagi sebenarnya. Dekat mana ni kamera ni, Cik Roslan? Mungkin kita boleh cari? Kamera ni Oh, ini angle lain. nampak. Ini angle mana ni? Ini risau pula. Cuba je memang Ini zoom spy kepada cam betul ni. Haziq. Saya dah nampak dah. Nampak Takutlah. Adakah? Boleh pakai ke? Boleh saya guna? Boleh gunakan ni. Saya nak belajar guna? Okey. Dia sebenarnya kita perhatikan dekat ni, tengok bahagian lens ni. Ada tak nampak sebarang pantulan reflection? Dia akan terpantul apa? Dia akan pantul je punya lens tu. Okey. Lens tu akan Dari pantul mata kan? kasar kami tak dapat kenapa Cik Roslan. Nanti kan lampu akan berubah ke warna putih ke kalau ada? Bukan. Tak jumpa ni. Kita akan nampak reflection daripada viewfinder tu. Oh. Okey. Pantulan so, je. daripada viewfinder ini yang kita lihat ni, kita akan Kita kena rapatkan mata, tutup sebelah mata. Rapatkan. Bulu mata panjang sangat. Bulu mata panjang tu kena Dia ni nampak sikit. berkelip ke bagaimana? Dia nampak reflection, nampak Jadi kelip. dia ada kat sini. Di mana ya? Betul. Saya gigi mencari tak jumpa. Ni, ya. dia dekat sini, dia dekat sini. Saya tak puas hati ni. Jap. Tu. Di mana? Di mana? Ni kamera dia. Okey. Sebab tu dia kena lakukan tempat yang gelap, yang betul-betul gelap sebenarnya. Supaya kita dapat reflection yang lebih baik lagi. Reflection maksudnya dia bersilau. Pantulan, pantulan daripada pinhole tu. Nampak dah? Nampak tak? Okey, saya dah jumpa. Wow. Saya dah jumpa. Okey, Sebenarnya kita perlukan masa yang panjang Sangat panjang sebenarnya. Jadi Benda ni kita tunjuk kat mana kamera dia. betul. Saya teruja sebab ni first time. Saya dapat tahu. Okey, saya nak beli benda ni. Tengok Okey. di dalam botol ni, penutup botol Exactly ni di ada sana. pelbagai wire dan kamera. Custom. Jadi custom. Dia custom. Oh, wow. Di luar nampak seperti botol, tapi di dalamnya adalah kamera spy cam. Jadi terima kasih ucapkan kepada Encik Roslan Muhammad Abu Bakar sama-sama. di atas perkongsian yang memang sangat-sangat berguna, sangat-sangat memberi manfaat kepada kita supaya kita berhati-hati. Kita cuba untuk periksa keselamatan Betul. di salah satu tempat kita pergi. Cik Roslan, kita beli kat mana ni? Ini kita memang ada jual jugalah untuk lens finder ni. Okey. Yang inilah Macam enforcement grade lah. Enforcement Di grade. website kita lah, www.spygadgets.com.my lah. Okey, secara ringkas harga harganya? berapa? Harga dia yang ni enforcement grade memang lebih kurang 400 lebih ke atas. Okey. lah. Itu lebih Tapi Apakah RM400 untuk keselamatan kita? investment. Tuan dan puan-puan, saya nak book lepas ni. Okey, sangat membantu. Okey, kita akan melihat stiker. Semoga memberikan satu inspirasi dan juga pemahaman untuk kita semua macam mana kita nak cari hidden camera semua ini. Anda kekal selamat. Kita berehat seketika ya. Ya, saya tengah cari lagi kamera ni kat mana ni.